Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita dalam sambungan iaitu peristiwa Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk, sedikit latar belakang kepada Perang Tabuk. Perang Tabuk dinamakan dengan Tabuk sempena nama tempat berlakunya peristiwa ini iaitu di Tabuk. Namun ada juga kalangan ulama sirah yang memberikan nama kepada perang ini iaitu nama Perang Al-Asirah ataupun Usrah yang bermaksud kesulitan atau kepayahan. Perkara tersebut adalah kerana peperangan ini berlaku di tempat yang sangat jauh perjalanannya dan berlaku pada musim panas terik. Selain itu, Perang Tabuk juga tercetus pada saat kebun-kebun penduduk Manidah sedang menghasilkan buah yang ranum dan perlunya penjagaan rapi. Ada juga ulama yang menamakan peristiwa ini sebagai Perang Al-Fazilah yang bermaksud pembongkaran kerana membongkarkan sifat-sifat tamak kaum muslimin ketika itu, kerana mereka ada segelintir sebilangan yang tidak mahu pergi berperang bersama Rasulullah kerana kenikmatan yang sedang dibanjiri Manidah ketika itu. Jadi perang ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah dan merupakan cabaran besar buat umat Islam pada waktu itu kerana harus berdepan dengan kerajaan Rom Timur selain pada perang sebelum ini iaitu Perang Mu'tah yang menyaksikan mereka telah berdepan dengan kerajaan Rom Timur ini. Selain itu, kerajaan Rom Timur ni juga dikenali sebagai Byzantine yang kita tahu pada ketika itu adalah suatu kuasa besar, dan kalau pergi berperang ni memang orang takutlah dengan mereka. Jadi pada ketika itu Rom Timur ni sebuah kuasa besar dan mereka dibantu dan diberikan sokongan oleh orang-orang Arab Nasrani yang daripada suku kaum Judzam, Amilah, Ghassan, Lakham dan mereka yang bernaung di bawah kuasa Romawi. Telah sampai berita kepada Nabi Muhammad SAW yang dikhabarkan oleh para pedagang yang baru kembali dari Syam bahawa orang-orang Romawi sedang mengumpulkan kekuatan besar dengan rakan sekutunya untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Kerajaan Romawi pada saat itu sedang berada di puncak kekuatannya apabila mereka telah mengalahkan kerajaan Parsi yang juga merupakan salah satu kuasa besar di dunia ketika itu. Kemenangan tersebut diraikan dengan menjulang tanda salib yang begitu besar sebagai simbol kebanggaan dan kekuatan. Mereka juga telah mendengar keadaan kerajaan Islam pimpinan Rasulullah SAW ketika itu yang meraih kemenangan demi kemenangan dalam banyak seri peperangan sebelum itu. Lebih-lebih lagi dalam peristiwa Fathu Makkah, mereka menganggap bahawa Islam bukanlah agama ikan bilis ataupun agama cincai-cincai yang boleh dipandang enteng. Rentetan daripada itu, keadaan ini lebih dipandang kerana ini mendorong dan membakar semangat mereka untuk mencabar Islam yang dianggap suatu kuasa besar dan baharu ketika itu. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita ini, baginda dengan segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Baginda dengan rendah hatinya menyeru para sahabatnya sama-sama menginfakkan harta bagi memudahkan perjalanan mereka kerana semestinya peperangan ini memerlukan kekuatan serta menelan perbelanjaan yang tinggi. Maka ramailah sahabat-sahabat sahabat Rasulullah ni sedekah harta untuk demi peperangan ni. Jadi orang pertama yang berbuat demikian iaitu bersedekah untuk penyediaan barang-barang pergi berperang ni adalah Sayyidina Uthman Affan. Beliau dikatakan telah menyumbangkan sebanyak 1000 dinar, 300 ekor unta dan 50 ekor unta yang lengkap dengan kelengkapannya.
Antara sahabat lain yang turut menginfakkan harta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah menyumbang sebanyak 400 dirham, dan Abdul Rahman bin Auf yang telah memberi sumbangan sebanyak 200 perak. Al-Abbas, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah dan Talhah juga telah menginfakkan sebahagian daripada harta mereka demi kesediaan pergi berperang. Bahkan kaum wanita juga turut memberi sumbangan berbentuk perhiasan dan kebun-kebun tamar mereka. Akhirnya Nabi SAW dapat mengumpulkan 30,000 orang pasukan tentera daripada hasil sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat tersebut. Keadaan sewaktu persediaan perang Tabuk menyebabkan Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan tertekan sehingga menyebabkan baginda tidak begitu melayani isteri-isteri baginda, hatta telah tersebarnya khabar angin bahawa baginda ingin menceraikan semua isterinya disebabkan keadaan resah yang begitu kelam kabut. Pada kebiasaan setiap peperangan, Nabi SAW akan merahsiakan persiapan dan arah pergerakan pasukannya. Namun lain dalam perang Tabuk ni, baginda telah mengumumkan kepada rakyat tentang persiapan dan pergerakan tentera muslimin kerana keadaan yang sungguh mencabar dan tiada kesempatan untuk merahsiakannya lagi. Cabaran yang dihadapi bukan sahaja dari segi jarak dan cuaca yang jauh dan cuaca yang panas ni, bahkan jumlah pasukan musuh yang begitu ramai juga mencabar keimanan seseorang. Jadi kerananya kerajaan Romawi ni dikatakan telah mengumpulkan seramai 40,000 orang, lebih 10,000 daripada pasukan muslimin yang pergi berperang tadi. Jadi 40,000 orang ni telah disediakan untuk menentang kerajaan Islam ketika itu. Setiap orang menyahut seruan jihad itu dengan baik, walau bagaimanapun perkara sebaliknya berlaku terhadap golongan munafik. Mereka sedaya upaya berusaha untuk melambat-lambatkan pergerakan pasukan tentera muslimin. Mereka berkata bahawa tidak usah untuk keluar berperang pada cuaca panas terik, dan waktu yang sama tanaman di Madinah ketika itu tengah masak ranum. Mereka juga memperkecilkan infak para sahabat yang hanya menyumbangkan sedikit daripada harta mereka. Terdapat juga sebuah kumpulan yang diketuai oleh Abu Amir Ar-Rahib telah mendirikan sebuah masjid yang dapat melindungi orang ramai daripada cuaca panas terik, dan diletakkannya bersebelahan Masjid Quba. Di dalam masjid tersebut dianjurkan majlis yang bersifat keagamaan yang sangat menarik, namun niat yang tersirat adalah untuk melambatkan perjalanan umat Islam dari keluar berjihad. Bahkan mereka merancang untuk memanggil pasukan Romawi untuk menyerang pasukan tentera muslimin melalui masjid tersebut. Betapa busuknya perbuatan mereka, dan oleh itu kerana perbuatan buruk ni, Allah telah membongkarkan rancangan mereka ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendirikan masjid bertujuan untuk kemudaratan, kufur dan memecahkan dalam kalangan orang-orang beriman, dan mereka telah membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dari dulu lagi, dan mereka ini bersumpah sebenarnya perkara yang kami lakukan ini adalah untuk tujuan kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saksi, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi bahawa mereka ialah orang-orang yang fasik. Lebih parah lagi, di mana golongan munafik ini telah mereka merancang untuk membunuh
Nabi SAW sekembalinya baginda daripada Tabuk lepas balik perang tu, mereka merancang untuk menjatuhkan batu yang besar daripada bukit yang curam. Namun baginda telah diselamatkan oleh Allah SWT daripada perbuatan terkutuk tersebut. Satu kisah menarik dalam peristiwa perang Tabuk adalah berkenaan seorang lelaki yang bernama Abu Khaisamah radhiyallahu anhu. Pada hari keberangkatan tentera muslimin menuju ke Tabuk, Abu Khaisamah ni baru sahaja pulang dari kebunnya, maka dua orang isteri Abu Khaisamah sudah bersiap sedia untuk menyambut kepulangannya. Tiba-tiba dia bermonolog dengan dirinya sendiri. Dia berkata, adakah wajar seorang Abu Khaisamah bersenang-senang dengan isterinya sedangkan Nabi SAW sedang menuju ke Tabuk untuk berjihad? Baginda dan para sahabat sekarang ini sedang bersusah payah merentasi satu perjalanan jauh serta terdedah kepada panas terik mentari. Kemudian dengan serta-merta Abu Khaisamah ni meminta isterinya menyiapkan keperluan kepada beliau kerana dia nak bergegas pergi tolong Nabi dalam peperangan juga. Setibanya Nabi Muhammad SAW dan pasukannya, mereka tidak melihat sebarang kelibat dan pergerakan daripada pasukan Romawi, walaupun seorang tak ada pun tentera Romawi ketika kaum muslimin sampai di Tabuk. Hal ini kerana Allah SWT meletakkan rasa takut dalam diri pasukan musuh sehingga mereka mengundurkan diri kerana gerun dengan kemarahan pasukan tentera muslimin ketika itu. Sementara itu, para pemimpin kota-kota pinggiran Syam memilih untuk melakukan perjanjian damai dan membayar jizyah kepada Nabi SAW. Misalnya, pada ketika itu, Raja Ailah telah mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk seekor keledai putih dan sehelai selendang sebagai bentuk perjanjian damai dan bayaran jizyah. Maka baginda dan pasukan tentera muslimin pun pulang ke Madinah pada bulan Ramadan dalam tahun yang sama. Mereka telah meninggalkan tanah air tercinta kira-kira 2 bulan lamanya. Jadi nak cakap jauhnya kawasan Tabuk ni daripada Madinah memakan masa 2 bulan untuk mereka balik. Jadi pengajaran dan ataupun ibrah daripada peristiwa perang Tabuk ini adalah yang kita boleh tahu, perang Tabuk ni merupakan peperangan terakhir yang diketuai oleh Rasulullah SAW sendiri, walaupun tidak terjadinya pertumpahan darah yang dapat mengalahkan kerajaan Romawi secara langsung, namun kemenangan ini menambahkan lagi semangat dan keimanan para pengikut Nabi SAW ketika itu. Malah dakwah Islam juga dapat disebarkan dengan lebih meluas lagi dengan berlakunya perjanjian-perjanjian di kota pinggiran Syam yang dekat dengan Tabuk, seperti mana peristiwa Raja Ailah tadi. Seterusnya, perang Tabuk juga merupakan peristiwa yang membebaskan para sahabat daripada belenggu dan kongkongan kemustahilan. Kemenangan yang diraih adalah satu perkara yang berada jauh daripada radar sangkaan para sahabat. Hal ini kerana menurut mereka kerajaan Romawi merupakan sebuah kuasa yang sememangnya tidak dapat diganggulah ketika itu. Namun Allah SWT adalah sebaik-baik perancang. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai perang Tabuk. Terima kasih.